Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali, kita teruskan perbincangan kita tentang tata bahasa asas bahasa Arab. Tajuk yang kita nak bincangkan ni ialah masih lagi tajuk di muka surat ataupun di pelajaran yang kelima, iaitu pecahan. Kita scroll sini ya. Kelima, kata kerja telah berlaku, sedang atau akan berlaku, suruhan dan larangan. Dan kita nak melihat pecahan dia lah. Pecahan dia dari aspek tiap-tiap kata kerja itu ada pecahannya. Telah berlaku ada pecahan menunjuk pada 4 aspek. Kerana sebelum ni kita telah membincangkan tentang pembahagian perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada 3, kata nama, kata kerja dan kata huruf. Jadi kata nama kita dah bincang sikit sebanyak tentang ciri-ciri dia. Dia ada alif lam, ni kita nak ulang. Dia ada alif lam dan dia ada lelaki dan perempuan, dan dia juga ada bilangan. Itu yang kita akan bincangkan dengan agak detail lah. Kita dalam pelajaran kelima ni kita nak melihat ciri-ciri kata kerja. Kalau kita lihat wazan 5 yang telah kita buat dalam pelajaran keempat. Jadi di wazan 5 ni ada 5 saja wazan dia. Iaitu kalau kita lihat di sini ada wazan fa'al. Ini dia wazan 5. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul dengan fa'il. Jadi wazan 5 ni matlamat objektif yang utamanya adalah kita boleh menghafal dia. Kita boleh menghafal dia. Fa'al, yang pertama kita kena hafal wazan ni lah, bagaimana nak menyebut dia. Dan kita setelah pun tahu apa yang dimaksudkan dengan fa'al, kata kita telah berlaku, yaf'al, fa'il, maf'ul dan fi'il. Yaf'al pun kita dah bincang, dan fa'il pun kita dah bincang, menunjukkan pelaku, maf'ul yang kena laku, yang kena buat, dan fi'il ialah kata terbitan. Kita sepatutnya menghafal ni lah dulu. Fa'al kita boleh hafal tanpa tanpa melihat dan sebagainya. Dan kita boleh sebut wazan seterusnya yaf'al. Fa'al, yaf'al, dan seterusnya fa'il, maf'ul dan fi'il. Ini ialah peningkatan kita bila kita belajar tentang bagaimana membentuk perkataan melalui wazan. Kita target yang pertama ni kita boleh sebut kelima-lima ini dengan mantap. Kerana kelima-lima inilah nanti boleh kita baca teks, baca Al-Quran, doa dan sebagainya. Bila kita jumpa saja satu kata kerja, kita boleh menyebut lima-limanya. Jadi inilah di antara objektif yang paling penting. Itu menunjukkan kita telah menguasai lah. Kalau kita jumpa satu kata kerja, contohnya Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi sepatutnya kita, bila kita sebut sami'a ataupun sami', kita boleh sebut kelima-limanya. Jadi kita boleh tahu sami' maknanya apa. Jadi kita sepatutnya mampulah menyebutnya, iaitu yasma' maknanya apa. Kemudian sami' maknanya apa. Dan masmu' maknanya apa. Kemudian kata terbitannya sam' maknanya apa. Jadi ini yang objektif yang sebenarnya. Bila kita baca teks daripada Al-Quran ataupun apa saja teks, kita boleh menyebut kelima-limanya ini. Kelima-lima wazan ini. Sepatutnya lah kita dah boleh sebut ni dulu. Jadi sekarang ni tinggallah kita nak membincangkan huraian dia. Huraiannya iaitu fa'al ni kadang-kadang di fa'il, kadang-kadang di fa'ul. Itu kita telah bincangkan sebelum ni, saya nak ulangkan. Kemudian yaf'al, kadang-kadang dia yaf'il, kadang-kadang dia yaf'ul. Kemudian fa'il ada tak ada masalah, dia hanya nak berubah pun. Kalau lelaki fa'il, kalau perempuan ada ta marbutah fa'ilah. Dan begitu juga kata nama yang dilaku maf'ul, kalau lelaki maf'ul, perempuan maf'ulah. Mansurah itu perempuan, mansur itu lelaki. Ma'munah itu perempuan, ma'mun itu lelaki. Dan fi'il ini dibanyak, kata betul dibanyak. Jadi kita nak ulang kembali. Wazan 5 ni penting. Kerana dia asas bagi keseluruhan wazan-wazan yang terdapat dalam
bahasa Arab yang kita perlu lalui. Dan apabila kita baca teks nanti, dia akan salah satu wazan ini akan terkena lah, ataupun akan dibentuk dalam salah satu wazan ni. Jadi wazan ni banyak, lebih pada 1000 wazan. Jadi wazan 5 ni yang kita perlu kuasai dengan mantap. Jadi sekarang ni kita hendak melihat ataupun kita hendak membincangkan tentang pelajaran ke-5, kata kerja telah berlaku dan pecahan bagi kata kerja sedang berlaku, dan kita akan teruskan nanti kepada pecahan bagi pelaku dan yang dilaku. Jadi sinilah yang kita nak bincangkan dalam pelajaran kita. Jadi kita cuba scroll sikit di bawah ni, dan kalau kita lihat pelajaran ke-6, pelajaran ke-6 nanti baru kita masuk pada 3 wazan yang terakhir tu, iaitu wazan kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku dan kata terbitan. Jadi sekarang kita masih lagi pada 2 wazan yang pertama dan kedua. Baik, jadi sekarang ni kita nak masuk kepada kita sedang membincangkan 2 wazan yang pertama tu. 2 wazan yang pertama iaitu telah berlaku dan sedang berlaku. Itulah dia objektif yang keempat ni yang kita telah buat sebelum ni. Dan saya mengambil pendekatan ini yang saya edarkan melalui WhatsApp group, tidak ada dalam buku. Kerana ini merupakan strategi yang saya gunakan untuk memantapkan lagi. Kerana kalau nak diharapkan ataupun kalau kita hendak menghafal satu perkataan bahasa Arab yang ke-5 wazan tu, kemungkinan kita belum begitu mampu kerana kita belum ada perbendaharaan kata yang mantap. Tapi kalau siapa yang telah menguasainya, tak apalah, boleh teruskan. Jadi saya mengambil kira bahawa ada di kalangan kita ni yang betul-betul baru sangat belajar dan belum biasa lagi dengan perkataan-perkataan bahasa Arab. Jadi dalam pendekatan ini saya gunakan kaedah menggunakan perkataan Melayu yang boleh kita gunakan untuk menunjukkan perubahan wazan tu. Itu yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Iaitu daripada fa'al, fa'il dan fa'ul. Maksudnya bentuk begini ada dalam bahasa Melayu. Contohnya kalau fa'al tu jalan. Apa makna jalan? Jalan ialah jalan. Jadi sekarang objektif seterusnya kita mampu menyebut dengan mantap perkataan jalan itu sekiranya dia menunjuk kepada lelaki, seorang lelaki telah jalan, iaitu jalan. Kalau seorang perempuan telah jalan, kita akan sebut jalanat. Jadi ini yang dalam bahasa Arab memang begitulah. Kalau qata' maknanya potong dalam bahasa Arab. Kalau perempuan telah memotong sesuatu, telah memotong sayur dan sebagainya, kita tak sebut qata', kita sebut qata'at. Begitulah. Jadi kalau kita boleh hafal qata', qata'at, qata'ta, qata'ti, qata'tu, tak apa. Tapi kalau kita rasa nak hafal perkataan potong dalam bahasa Arab itu qata', rasanya perlu masa katakan. Jadi kita gunakanlah bahasa Melayu ni supaya kita nak membiasakan sebutan wazan tu. Itu sebenarnya objektifnya, tak ada lain. Jadi kita gunakan bahasa Melayu. Jadi kalau kita boleh sebut jalan, jalanat, dan kita tergambarlah jalanat itu maksudnya perempuan yang telah buat suatu perbuatan yang telah berjalan. Kemudian kalau kamu lelaki, jalan ta. Kalau kamu perempuan, jalan ti. Dan kalau saya, jalan tu. Jadi kalau kita boleh sebut 5 ni dengan mantap, jalan, jalanat, jalan ta, jalan ti, jalan tu, 5 saja ni. Peringkat awal ni, insya-Allah itu akan membantu kita untuk menguasai perkataan-perkataan lain yang agak asing nanti, dan kita boleh sebut tasrif dia ataupun wazan-wazan dia. Jadi ini kita dah buat minggu lepas. Ada perkataan seperti jalan dan makan. Makan tu makan. Jadi makan, makanat, makanta, makanti, makantu, kita boleh sebut dengan mantap. Dan faham apa kita sebut tu. Kemudian kita pun telah buat masak, masakat untuk perempuan, masakta, masakti, masaktu. Untuk kalau masak tu maknanya saya telah masak. Kemudian perkataan yang kita gunakan juga ialah perkataan seperti rakam, merakam sesuatu, rakam, rakamat, rakamta, rakamti, rakamtu. Jadi boleh sebut yang cepat tu, bagus satu ya. Kemudian tanam. Tanam dia seorang lagi telah tanam. Kalau perempuan tanamat. Tanamat, sebutan dia dalam bahasa Arab lah. Kemudian tanamta, tanamti, tanamtu.
Ini semua kita dah buat dan harap kita cubalah menghafal kan perkataan-perkataan bahasa Melayu ini telah kita jadikan dia bahasa Arab untuk sementara waktu. Yang perkataan ini seperti ini wazan fa'il. Bila wazan fa'il beginilah sebutannya balik. Balik. Seorang lelaki telah balik. Baliklah tu. Kalau perempuan balikat. Jadi kita kena biasakan. Balikat sama maknanya seorang perempuan telah balik. Kalau anta balik ta, anti balik ti, dan saya telah balik tu. Begitu juga perkataan lain seperti jahid, jahidat, jahita, jahiti, jahitu, dan juga salin, salinat, salinta, salinti, salintu. Ini yang kita dah nampak perkataan asalnya ialah salin dan kita gunakanlah wazan-wazan tertentu untuk menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Dan kita pun telah buat sampai yang kelima ni, atau yang keempat, iaitu tarik. Dan saya rasa kita tak begitu sempat untuk membincangkan dengan detail kerana kesuntukan masa ketika itulah. Tapi walau bagaimanapun saya rasa kita boleh fahamlah. Tarik itu ialah untuk lelaki, tarik, dia telah tarik. Kalau perempuan, tarikat. Kalau kamu, tarik ta. Kalau kamu perempuan, tarik ti. Kalau saya, tarik tu. Jadi ini kita telah bincangkan wazan fa'il. Dan kita tahu bahasa Arab ni kalau kata dia telah berlaku, dia ada 3 bentuk. Sama ada fa'al ataupun fa'il dan fa'ul. Jadi melalui edaran yang saya berikan dalam grup, kita tinggal satu lagi kita nak buat. Kita nak buat sekali lalu ni supaya kita pernah berbincang tentangnya dan insya-Allah mudah-mudahan dia akan memantapkan lagi konsep ataupun bentuk-bentuk wazan dalam bahasa Arab ni. Jadi wazan yang ketiga, kata dia telah berlaku ialah fa'ul bentuk dia. Jadi walaupun wazan 5 tu mula pada fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il, tapi kadang-kadang dia bukan fa'al, dia boleh fa'il dan dia boleh fa'ul. Jadi fa'ul ni macam mana contohnya kalau kita gunakan kaedah ataupun strategi kita yang saya sebut bamba, bahasa Melayu jadikan bahasa Arab. Jadi kita gunakanlah fa'ul. Jadi nak sebut macam mana perkataan yang tidak berbaris ni, ba, sin, ha, dia berdasar pada wazan fa'ul, kita boleh sebut dia, iaitu dia basuh. Basuh, okey. Kalau perkataan basuh, kita tulis basuh. Apa makna basuh? Kalau di perkataan bahasa Arab lah, maknanya dia seorang lelaki telah basuh. Jadi kita tulis dalam huruf Arabnya ialah basuh. Tanpa baris pun kita boleh menyebutnya. Kalau kita telah faham maksudnya wazan ni ialah fa'ul. Jadi basuh. Kalau perempuan nak sebut macam mana? Basuh, bukan basuh, basuh hat. Itulah kalau ni bahasa Arab dia akan sebut begitu. Basuh hat. Apa makna basuh hat? Basuh maknanya dia seorang perempuan telah basuh. Jadi kalau kita boleh hafal basuh, basuh hat. Kalau anta, basuh ta. Jadi kita harapnya basuh ta untuk lagi. Kalau anti, basuh ti. Maksudnya kita sebut perkataan asal tu dulu basuh. Jadi semua perkataan bahasa Arab lain begitulah. Kalau sakan, tinggal contohnya, sakan. Jadi kita kalau perempuan sakanat. Kalau kamu lelaki sakanta, kamu perempuan sakanti. Kalau saya sakantu. Contoh banyaklah perkataan bahasa Arab yang lain tu kalau kita boleh dah hafal kita boleh buat. 5 ni yang menunjuk kepada dia lelaki atau perempuan, kamu lelaki atau perempuan dan saya. Ini semua ialah dalam bentuk bilangan 1 kerana nanti ada bilangan ramai. Itu kita paksa kuasai lagi Jadi biar yang simple ni, yang mudah ni untuk bilangan 1 je dulu kita kuasai dengan mantap. Baik, kalau perempuan tadi kita teruskan basuh ti. Jadi Arabnya kita boleh tulis begini dan hanya kita tambah di akhirnya ta tu baris bawah kerana nak membezakan yang tadi kamu perempuan dan kamu lelaki. Tapi sebenarnya dalam konteks nanti dia akan menunjukkan sama ada kita menggunakan basuh ti ataupun basuh ta. Itu mengikut konteks ayat nantilah. Ini hanya nak perkenalkan perkataan itu saja bagaimana dia dibentuk. Baik, kalau saya basuh tu dan sama lelaki atau perempuan kita boleh tulis basuh tu. Jadi tak ada masalah lelaki atau perempuan kita boleh copy paste saja di sini. Jadi inilah contoh untuk wazan fa'ul. Dan sebagaimana dah sebut sebelum ni, ada 3 wazan ni fa'al,
fa'il, fa'ul. Yang paling banyak digunakan fa'al. Yang kedua banyak fa'il dan yang paling kurang digunakan wazan fa'ul. Jadi tak banyak sangatlah dalam bahasa Arab wazan fa'ul. Walau bagaimanapun kita perlulah melaluinya supaya kita faham. Kita jumpa nanti dalam bahasa Arab, kita boleh memahami. Contohnya, thaqulat. Fa'amma man thaqulat. Thaqulat. Inilah wazan dia. Fa'ulat. Macam basuhat. Macam apa. Seterusnya lah. Itu thaqulat. Qaf, sa, qaf, lam. Thaqul. Thaqulat, thaqulta, thaqulti, thaqultu. Baik, ini contoh untuk perkataan ba, sin, ha. Wazan dia fa'ul. Jadi sebutan dia ialah basuh. Apa makna basuh? Basuh lah. Basuh baju dan sebagainya. Baik, contoh lain ni kita nak memantap saja konsep apa ni? Imbuhan pada wazannya. Contoh lain iaitu fa'ul, iaitu perkataan ni mim, sin, kaf. Nak sebut macam mana mim, sin, kaf dengan wazan fa'ul. Iaitu masuk, masuk ke dewan dan sebagainya. Jadi kalau dia mim, sin, kaf, boleh sebutlah dia masuk. Kalau dia perempuan, masukat. Nak jadi tulisan Melayu lah. Tapi tulisan Arab ni dia akan tulis begini, mim, sin, kaf dan ta mati. Dan sebut macam mana ni? Dia masukat. Dia telah masuk. Dia perempuan lah. She. Aminah ke Khadijah ke apa sajalah. Dia telah masukat. Dia telah masuk. Kalau kamu telah masuk ke dewan tu, ataupun kamu telah masuk kursus itu sebagainya, masuk ta untuk lelaki. Kita boleh tulis masuk ta untuk lelaki. Dan untuk perempuan masuk ti. Dan kita tulis beginilah. Masuk ti. Kalau perkataan lain seperti, contoh perkataan lain seperti nazar. Nazar. Nazar maknanya melihat. Kalau nazar, dia telah melihat. Fa'al, wazan dia fa'al. Kalau perempuan, nazarat. Dia perempuan telah melihat. Kalau kamu, nazarta. Kalau kamu perempuan, nazarti. Kalau saya, nazartu. Kalau kita boleh menguasai bahasa Melayu ni, yang kita dah jadikan bahasa Arab, dengan mantap, insya-Allah bahasa Arab nanti yang betul-betul bahasa Arab kita boleh menguasainya. Tetapi, logiknya beginilah. Kalau bahasa Melayu pun kita tak boleh nak hafal, tak boleh nak nyebut dan tak boleh nak faham, apalah lagi bahasa Arab yang tak pernah kita dengar perkataan tu. Seperti nakal. Nakal apa makna nakal? Ataupun mana'. Mana' apa makna dia? Jadi tak pernah dengar pun, tiba-tiba kita nak faham mana', mana'at, mana'ta, mana'ti, mana'tu. Kan satu menimbulkan isu tu, perkataan bahasa Arab yang original, yang tak pernah kita dengar, kita memanglah kalau kita menghadapi masalah menyebutnya, kalau bahasa Melayu yang kita dah tahu maknanya, yang kita tak boleh sebut juga, itu menunjukkan bahasa Arab nanti agak lebih mencabar dan lebih membimbangkanlah. Jadi ini tujuan dia. Bukan apa ya, kita gunakan strategi ini supaya kita nampak wazan-wazan tu, apa yang ada pada suatu penambahan dan apa makna yang dibawa. Jadi kita dalam perbincangan ini kita gunakanlah bahasa Melayu. Di sini kita gunakan masuk. Masuk. Jadi kalau saya telah masuk, nak kata apa? Masuk tu. Kalau Arabnya, tulisan mim, sin, kaf dan ta. Tak baris pun kita boleh tengok konteks ayat sama ada ini nak sebut ta ni, sama ada tu ataupun ta ataupun ti. Kalau lelaki, kamu, ta. Kalau kamu perempuan, ti. Kalau saya, tu. Itu dia punya imbuhan dia, wazan dia dan makna-makna yang ditunjukkan oleh penambahan-penambahan kepada kata ataupun perkataan asal dia iaitu masuk. Baik. Dan dalam wazan fa'ul ni kita ada satu lagi contoh. Kerana 3 dia yang saya jumpa yang paling sesuai untuk membincangkan menggunakan strategi ini. Jadi kalau kita dah selesai nanti kita akan buat yang sedang berlaku pula bagaimana ya. Baik, sekarang perkataan kita ialah masih lagi wazan fa'ul dan perkataan yang kita gunakan ialah takafta. Jadi nak sebut macam mana takafta dengan menggunakan wazan fa'ul iaitu takut. Takut ataupun takut, tak kisahlah. Jadi kalau lelaki dia telah takut, dia takut. Kalau perempuan dia telah takut, nak kata apa? Takutat. Sebutan ni begitu. Itu kalau kita menggunakan bahasa Arab, tafkata, takut. Dan kalau takutat, tafkata,
Dan ta satu lagi, baris mati. Kamu telah takut. Takut, ta. Itu kita takut. Jadi di sini oleh kerana ta tu 2 kali, disabdukan. Takut, ta. Dan memang ada nanti ya, kalau contoh-contoh yang ada sama huruf akhirnya 2, dia akan disabdukan. Ataupun di tengah-tengah dan sebagainya, dia akan disabdukan. Menunjukkan bahawa asalnya ada 2 huruf yang sama. Jadi kalau kamu perempuan, takut, ti, dan Arabnya ialah takut, ada sabdu di sini, dan baris akhirnya baris bawah, takut, ti. Dan kalau saya, tak ada masalah, takut, tu, dan Arabnya takut, ada sabdu, dan dibariskan dengan baris depan. Untuk lelaki dan perempuan sama saja. Jadi dengan ni perbahasan kita tentang wazan. Yang pertama, kedua daripada wazan 5, pertama daripada wazan 5 iaitu kata kita telah berlaku dengan wazan-wazan tertentu yang menunjukkan kepada 3 aspek, iaitu pihak dia yang kita pertuturkan tentangnya, dia, atau pihak kamu, atau pihak yang bercakap. Jadi ada wazan-wazan tertentu yang menunjukkan kepada pihak-pihak ini. Dan pihak-pihak ini sama ada lelaki ada wazan tertentu dan perempuan ada wazan tertentu. Itu yang dalam pelajaran 5 kita. Jadi selesailah kita punya perbincangan yang mana objektif sebenarnya ialah kita cuba menghafalnya. Sekarang hafal macam mana ya? Satu kata kerja yang kita gunakan bahasa Melayu ni, cubalah hafal 5. Iaitu kita gunakan perkataan bahasa Melayu dulu. Kalau kita ambil daripada awal, fa'al. Cubalah hafal jalan, jalanat, jalanta, jalanti, jalantu. Kalau kita boleh sebut dan faham apa yang kita sebut tu, maknanya ini satu petanda baik. Jadi itulah objektif sampai ke situ kita nak. Kalau tidak, kalau kita buat teori aja, tidak ada usaha untuk menghafal, untuk memahami apa yang kita hafal tu. Tidak begitu memberangsangkan nantinya kita nak belajar terus. Jadi kita hafal semua kata kerja bahasa Melayu dulu. Kalau boleh kita sebut jalan, jalanat, jalanta, jalanti, jalantu dan fahamnya, alhamdulillah. Dan makan, makanan, makan tak, makan ti, makan tu, okey. Dan seterusnya masak, masakat, masak tak, masak ti, masak tu. Dan seterusnya sampai yang kita dah buat tadi lah. Jadi kalau kita dah biasa sebutan ni, nanti kita diberi perkataan betul-betul bahasa Arab tadi, yang sebenar bahasa Arab. Kalau kita boleh sebut, alhamdulillah, berdasar pada apa yang kita dah kuasai ini. Jadi contoh-contoh, kalau kita tulis di bawah ni, contoh satu contoh saja. Atau 2-3 contoh lah boleh. Iaitu contoh perkataan meninggalkan. Bahasa Arab dia kata tarak. Kalau meninggalkan sesuatu, bahasa Arab ialah tarak. Tarak. Jadi kalau tarak saja apa maknanya? Dia telah meninggalkan tempat, meninggalkan apa sajalah. Kalau perempuan, ini sepatutnya kita boleh sebutlah. Tarakat. Kalau perempuan, tarakat. Kalau kamu lelaki, tarak. Ta. Kalau kamu perempuan, tarak. Ti. Dan kalau saya, tarak. Tu. Jadi perkataan ni ialah ta, ra dan kaf. Menunjuk makna meninggalkan. Ta, ra, kaf. Jadi ini original bahasa Arab. Tarak maknanya meninggalkan sesuatu. Jadi kalau kita boleh sebut tarak, tarakat, tarakta, tarakti, taraktu. Inilah cabaran dia. Jadi tiap-tiap kali kita jumpa perkataan dalam bahasa Arab, kita boleh sebut 5 ni. Ini pecahan daripada kata kerja telah berlaku. Kemudian ada yang ini yang bilangan 1. Bilangan ramai nanti ada lagi. Ada lagi. Jadi kita perlu banyak didedahkan dan perlu menghafal jugalah perkataan-perkataan yang digunakan yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Untuk memudahkan tu kita gunakan strategi, iaitu kita gunakan perkataan bahasa Melayu dan kita jadikan dia bahasa Arab sementara waktu. Di sini fa'il, dia bukan tarak macam ni. Tarak sini maknanya bahasa Arab sendirilah, telah meninggalkan.
Tetapi kalau fa'il tarik, itu terjadi kalau di bahasa Arab iaitu menarik sesuatu. Dia tarik, tarikat, tarik ta, tarik ti, tarik tu, dan begitulah yang lain. Jadi saya harap kita ada usaha sikit untuk menghafal ni. Ni bahasa Melayu je, tak ada masalah sangat. InsyaAllah kita bahasa Arab nanti kita hafal sebanyak boleh. Nanti ada contoh-contoh dalam Quran nanti. Kita sepatutnya cari dia punya 5 wazan 5 ni dan pecahan daripada kata kerja telah berlaku. Macam mana nak sebut 5 ni? Nanti akan sebut 5 lagi bilangan ramai. Dia ada 10 dah. Wazan tu nanti. Jadi itulah dia punya rasionalnya kita buat sikit-sikit dan insya-Allah kita akan dapati bahawa kita telah menguasai banyak wazan-wazan dalam bahasa Arab ni. Sekarang kita dah buat kata kerja telah berlaku. Latihan membentuk pecahan kata kerja telah berlaku. Wazan 5 tu ada 5. Fa'al, yaf'al. Fa'al maf'ul fi'il. Jadi sekarang fa'al kita dah buat pecahan dia. Dah nampaklah sikit ya. Semua kita dah buat sekarang ni yaf'al. Itu ialah dalam dalam edaran yang saya berikan dalam sama ada bentuk PDF ataupun bentuk Word DOCX. Baik, sekarang ni sama juga sistem dia, hanya imbuhannya berubah sikit. Jadi kita pun telah buat sebelum ni bahawa kata kerja sedang berlaku, dia wazan dia sama ada yaf'al dan ain tu berubah juga ataupun yaf'il ataupun yaf'ul. Jadi sekarang ni kita nak bincanglah bagaimana nak bentuk perkataan berdasar kepada kata kerja sedang berlaku. Jadi kita gunakan yang perkataan tadi juga yang telah kita biasakan, fa'al, yaf'al. Jalan, ini nak sebut macam mana ni? Kalau sedang berlaku ya, kalau jalan dia seorang lelaki telah jalan. Kalau dia sedang berjalan, kita nak sebut macam mana? Ini sebutan dia, yaf'al. Jadi kena sebut ya ni kepada atas, jim ni kena matikan kerana fa ni mati. Yaf'al. Jadi nak sebut macam mana ni? Yajlan. Yajlan. Jadi kalau bahasa Melayu, dia sebut jalan. Kalau dia dah buat tu, dia telah jalan. Kalau dia sedang buat tu, dia sedang jalan. Dia sedang berjalan ataupun dia sedang jalan. Tapi bahasa Arab, dia sedang jalan tu, sebutan ni yajlan. Kalau fatah, dia telah buka. Kalau dia sedang buka, yaftah. Ini yang kita kena faham betul-betul dan kita kuasai dan kita boleh kias kepada perkataan lain yang original bahasa Arab. Jadi ini sebagai nak memudahkan saja, nak melihatkan bagaimana imbuhan itu berlaku, bagaimana wazan itu berubah. Jadi kalau jalan kita sebut yajlan. Maksudnya macam mana ni? Maksudnya seolah-olah yajlan ni yajlan. Seolah asalnya dia jalan. Dia jalan kalau kita nak ubah sikitlah. Saja nak dia jalan. Itu kita berkata begitu Tapi kita tak sebut dengan sempurna ni, kita sebut ya saja. Dia tu kita sebut ya lah kononnya. Lepas tu ya jalan. Jadi maksudnya apa? Ya jalan maksud dia jalan. Dia jalan, ya jalan contohlah. Nak kasih gambaran saja. Tapi dia berubah lagi. Dia tak sebut ya jalan, dia akan dibuang ya a di sini. Dia akan jadi yajlan. Yaj ni ni dibuang jadi yajlan. Kalau bahasa Arab begitulah, yajlan. Kalau jalan asalnya fa'al, jalan. Kalau yang sedang berlaku yajlan. Itu untuk dia. Okey, dia digunakan yajlan. Kalau perempuan digunakan ta. Kalau kita sebut tajlan, maknanya apa? Dia seorang perempuan sedang berjalan. Kalau dia seorang lelaki sedang berjalan, kita gunakan yajlan. Kalau perempuan, tajlan. Okey. Kalau kamu pula, kamu seorang lelaki sedang berjalan, nak kata apa? Dia gunakan ta juga. Anta tajlan. Sama dengan dua ni sama. Dua ni sama. Tapi konteks menunjukkan sama ada kita kata tajlan tu merujuk kepada dia seorang perempuan sedang berjalan ataupun kamu seorang lelaki sedang berjalan. Ini konteks ayat. Jadi kita kena tahulah kalau sebut tajlan maknanya kemungkinan dua ni. Dia ataupun she sedang buat sesuatu ataupun you ataupun anta sedang buat sesuatu. Baik, ini kalau kamu
lelaki sedang berjalan, tajlan. Tapi kalau kamu perempuan sedang berjalan, ni lagilah banyak penambahan dia. Asalnya tajlan tapi ditambah ya nun di akhir ni. Dan nun tu tajlan tu yang tak disebut baris akhir tu dibariskan bawah. Tajlanin. Jadi tajlanin ditambah ya nun di akhir dan nun dibariskan bawah. Itu menunjukkan kamu seorang perempuan sedang buat sesuatu, iaitu sedang berjalan. Kalau saya sedang berjalan, aku ni, asalnya akulah. Aku sedang berjalan, bukan aku jalan. Bukan jalan, tapi ajlan. Ajlan, apa makna ajlan? Aku seorang lelaki. Aku seorang lelaki sedang berjalan, dan juga ataupun aku seorang perempuan sedang berjalan. Jadi ini yang kita kena kuasai. Yang wazan ni kita kena kuasai. Kita kena faham bagaimana dia dibentuk supaya kita bila sebut saja kita dah nampak maknanya. Dan ini nota tambahan ya, tapi dalam buku tu ada disebutlah. Disebut apa ni wazan-wazannya. Kita boleh rujuk nanti insya-Allah di nota dalam buku ni. Saja nak menghuraikan konsep-konsep ini. Baik, kita dah buat satu kata kerja yang apa ni maknanya kita nak buat ni ialah jalan. Ya. Ya, nota tambahan ni boleh Ustaz buat dalam PDF, share dalam WhatsApp. Saya dah sharekan, nanti share semula insya-Allah. Ada dah. Saya dah share dah dalam buku. Insya-Allah saya akan sharekan semula. Ya, okey insya-Allah. Baik, seterusnya kita gunakan perkataan makan juga. Apa makna makan? Wazan ni fa'al ya. Dan kalau sedang berlaku yaf'al. Jadi apa makna makan? Dia telah makan. Kalau dia seorang lelaki sedang makan, yamkan. Yamkan sebutan dia. Dia seorang lelaki sedang makan, yamkan. Kita tulis sini yamkan ya. Yamkan. Kalau dia seorang perempuan sedang makan, yang tadi kita jadi ya ni jadikan ta. Jadi kita sebutan ialah tamkan. Ini yamkan ya. Yamkan untuk lelaki. Yamkan. Kalau dia seorang perempuan sedang makan, tamkan. Kalau kamu lelaki sedang makan, tamkan juga. Sama dua ni lah. Jadi kita kena bezakan dia melalui konteks saya nanti. Tapi kalau kamu seorang perempuan sedang makan, kita buat tamkan juga, tapi ditambah di akhir ni ya, nun, dan yang huruf terakhir daripada bawah. Jadi nak sebut macam mana? Tamkanin. Tamkanin. Lain bunyi dia. Kalau fatah, kalau kamu fatah makna buka. Tapi kalau kamu perempuan sedang buka, taftah. Itu untuk lelaki. Tapi perempuan taftahin. Dah lain dah bunyi. Jadi itu yang kita kena kuasai ni. Dia agak asing sikit, agak complicated sikit. Tapi itulah kita kena didedahkan. Yang kita kena kuasai, kita kena hafal. Kalau tidak, kita jumpa nanti dalam konteks dalam ayat dan sebagainya, kita akan menghadapi masalah untuk fikir apalah maksud perkataan ni. Jadi saya nak mendedahkan ada pendedahan awal. Jadi kalau saya amkan, tak ada masalah lah. Dan lelaki perempuan pun sama. Amkan untuk lelaki dan untuk perempuan. Jadi makan, kalau itulah berlaku. Kalau sedang berlaku, yamkan, perempuan tamkan. Kalau kamu lelaki, tamkan. Kalau kamu perempuan, tamkanin. Dan kalau saya makan, amkan. Dan kalau perempuan juga, amkan. Jadi itulah dia bentuk perubahan yang menunjukkan kepada pihak dan jantina lelaki atau perempuan. Untuk kata kerja sedang berlaku. Kata kerja telah berlaku, kita dah buat dah 5 tu. Kalau makan, kata makan, makanan, makan tak, makan ti, makan tu. Sekarang ni kalau sedang berlaku, yamkan, tamkan, tamkanin, amkan. Boleh tak kita cuba menghafal ni dan memahami maknanya? Dia kalau boleh, alhamdulillah. Kalau rasa kurang tu, kenalah ada usaha sikit. Baik. Untuk nombor 3 ni, saya rasa kita terpaksa tangguhkan kerana masa tinggal beberapa saat lagi. InsyaAllah kita pertemuan akan datanglah, kita akan bincangkan dia. Jadi kalau ada siapa berkesempatan, kita ada sesi kedua nanti untuk bincangkan lebih lanjut.